kita dalam kuliah kedua, iaitu falsafah dan kehidupan. Banyak orang tahu apa itu falsafah, tapi tidak banyak orang tahu apakah maksud falsafah. Jadi, Nurfa nak terangkan definisi falsafah. Falsafah ataupun filosofi berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud cinta kepada kearifan. Philo bermaksud cinta dan Sophia bermaksud kearifan, iaitu cinta kepada kearifan. Bolehkah Prof terangkan apakah takrifan-takrifan lain tentang filosofi atau falsafah dalam falsafah itu sendiri? Baik, jadi Nurfa telah memberikan satu takrifan akan istilah falsafah itu yang berbunyi bahawa falsafah adalah kecintaan terhadap kearifan. Philosophy is the love of wisdom. Dan ini adalah takrifan yang biasa diberikan apabila merujuk kepada falsafah Greek, di mana konsep ini terhasil atau datangnya. Ya. Dan semenjak konsep itu dikemukakan, terdapat fahaman-fahaman lain ataupun tarifan-tarifan lain tentang apakah yang dimaksudkan dengan falsafah itu. Dan maksud-maksud ini juga membawa orientasi yang berlainan terhadap kajian falsafah itu sendiri, hingga kan pada hari ini terdapat aliran-aliran yang berbeza berasaskan kepada pentarifan yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan aktiviti ataupun ilmu falsafah itu. Dan sama ada falsafah itu merupakan ilmu yang statik atau sesuatu yang dinamik ataupun sesuatu yang bukannya bersifat dogmatik ataupun doktriner, tetapi merupakan suatu aktiviti pemikiran. Ini juga termasuk dalam pendekatan berlainan tentang falsafah. Jadi kalau kita lihat falsafah dari segi love of wisdom misalnya, maka di situ penekanannya ialah terhadap kehidupan, iaitu falsafah bertujuan untuk memberikan kita suatu panduan tentang bagaimana untuk melahirkan suatu kehidupan yang baik yang membawa kepada kebahagiaan. Jadi falsafah di situ bukan hanya suatu ilmu ataupun bentuk pemikiran, tetapi mempunyai kesan dan hasil terhadap kehidupan itu sendiri. Ya. Dan inilah satu pendekatan yang terdapat di dalam kegiatan berfalsafah pada masa dahulu di tamadun Greek umpamanya, dan juga di dalam tamadun-tamadun yang lain selain daripada tamadun Greek, khususnya misalnya tamadun Asia seperti tamadun Cina dan tamadun India, di mana falsafah itu mempunyai kaitan rapat dengan fahaman keagamaan yang juga mempunyai tujuan untuk melahirkan suatu kehidupan yang baik, satu kehidupan bagi insan yang mulia, dan bagaimana untuk mencari kebahagiaan. Ya. Dan itu menunjukkan bahawa fokus falsafah itu adalah insan dan kemanusiaan itu sendiri. Ya. Tetapi selepas perkembangan yang sebegitu, terdapat juga perkembangan lain di mana falsafah tidak lagi memberi penekanan terhadap soal kearifan dan kehidupan dan kebahagiaan manusia, tetapi lebih kepada alam tabi'i, iaitu apa yang dikatakan misalnya natural philosophy, di mana ahli-ahli falsafah cuba mendirikan teori masing-masing tentang apakah sifat alam tabi'i ataupun alam semula jadi ini. Itu menunjukkan peralihan fokus daripada manusia kepada alam tabi'i, dan wujud teori-teori falsafah yang mengisahkan tentang apakah sifat alam ini dan sebagainya. Dan ini mungkin termasuk di dalam apa yang dikatakan bidang metaphysics di dalam kajian falsafah, iaitu cuba mengkaji persoalan apakah bentuk realiti sebenarnya, apakah alam ini cuma bersifat material ataupun mengandungi unsur-unsur lain yang real yang bukan bersifat material. Jadi ini semua adalah persoalan tentang apakah hakikat yang terdapat dalam alam ini
Dan di situ kita lihat bahawa persoalannya sudah beralih bukan kepada manusia tetapi kepada alam tabi'i. Jadi ini satu lagi bentuk falsafah dan apa yang dimaksudkan dengan falsafah. Satu lagi perkara yang berlaku kepada perkembangan dan dalam perkembangan falsafah dan falsafah ini ialah wujudnya suatu konsep falsafah sebagai suatu aktiviti intelektual yang cuba menyelesaikan masalah-masalah falsafah. Dan di dalam pendekatan tersebut penekanan diberikan kepada apakah masalah falsafah itu dan apakah penyelesaian ataupun bentuk-bentuk penyelesaiannya. Dan kalau kita lihat dari segi itu, maka falsafah sudah beralih arah kepada suatu bidang yang bersifat akademik, yang cuma menguraikan persoalan-persoalan intelektual dengan penyelesaian-penyelesaian yang tertentu tanpa mengaitkannya dengan kearifan dan kehidupan manusia. Dan maka timbullah gerakan-gerakan seperti positivisme logical dan analytic philosophy, falsafah bahasa ataupun philosophy of language dan sebagainya, dan penguraian tentang sama ada masalah falsafah itu adalah genuine ataupun tidak, seperti yang dikatakan oleh Ludwig Wittgenstein misalnya. Dia kata there are no real philosophical problems, there are only linguistic misunderstandings that are construed as philosophical problems misalnya, ya. Jadi kita dapati bahawa falsafah itu sendiri mempunyai orientasi yang berbeza, dan dengan itu kita boleh berikan tarifan-tarifan yang berbeza menurut faham-faham orientasi yang berbeza tadi, ya. Hingga kan pada hari ini tidak ada konsensus sebenarnya tentang apakah kegiatan ataupun ilmu yang dianggap falsafah itu, ya. Tapi satu perkara yang terdapat secara bersamaan ataupun dikongsi bersama, satu ciri yang dikongsi bersama oleh kegiatan-kegiatan ataupun ilmu falsafah yang terdapat di barat, ialah penekanan mereka terhadap kegiatan penyelesaian masalah, ya, problem solving. Dan falsafah itu sebagai sesuatu yang cuba menyelesaikan masalah dengan menggunakan hujah-hujah yang rasional, dan juga di abad ke-19 dan ke-20 dengan secara logical ataupun penggunaan kaedah logik yang melibatkan logik simbolik yang bersifat mathematical dan sebagainya. Jadi penghujahan rasional dan penglibatan logik di dalam kegiatan berfalsafah itu mendirikan suatu jenis ataupun bentuk falsafah yang agak berlainan dan agak baru, yang mungkin selaras dengan konsep ilmu itu sebagai sesuatu yang mempunyai justifikasi yang tersendiri, yang dalam kes falsafah bersifat justifikasi rasional dan konseptual. Dan ini merupakan sesuatu yang agak berbeza, bukan saja dari falsafah yang terdapat di zaman-zaman Greek yang berteraskan kepada persoalan kehidupan dan kebahagiaan, tetapi juga berbeza dari falsafah-falsafah yang terdapat dalam falsafah timur yang tidak bersifat konseptual tetapi lebih kepada kata-kata hikmat dan apa yang boleh kita anggapkan sebagai wisdom dan sebagainya, yang mungkin tidak dihujah secara mendalam menggunakan logik dan rationality, ya, tetapi lebih kepada kaedah intuitif dan metafizikal dan keinginan untuk menguraikan realiti mengikut pandangan ataupun vision masing-masing yang tidak semestinya berdasarkan kepada hujah-hujah rasional dan logical semata-mata. Wah, Prof, kenapa Nurfa nampak gamam di situ? Adakah kenyataan yang saya berikan atau penjelasan yang saya berikan itu membingungkan? Prof, setelah saya dengar rumusan Prof tadi, dia membuatkan seolah-olah saya ada santapan keilmuan itu. Saya tak makan lagi, Prof. Bila saya dengar benda ni, saya rasa kenyang betul. Saya ingat definisi filosofi adalah filo dan sofi sahaja. Rupanya banyak lagi penjelasan. Falsafah boleh dibahagikan kepada dua bahagian.
iaitu falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Boleh tak Prof terangkan apa itu maksud falsafah teoretikal? Baik, apa yang dimaksudkan dengan falsafah teoretikal dahulu ya? Iaitu seperti yang dikatakan tadi, falsafah itu boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu satu yang berbentuk teoritis ataupun teoretikal dan satu lagi yang berbentuk praktis ataupun praktikal. Yang pertama iaitu falsafah teoretikal ataupun yang bersifat teoretikal itu adalah falsafah yang merujuk kepada persoalan-persoalan dasar yang memerlukan suatu usaha intelektual yang agak mendalam untuk menjawab persoalan-persoalan dasar tadi, di mana perbincangannya ataupun diskusinya mungkin tidak mempunyai apa-apa kegunaan yang nyata, tetapi ianya memuaskan suatu macam intellectual curiosity ataupun keinginan untuk mengetahui sesuatu perkara yang dasar itu. Misalnya dalam bidang metaphysics yang dianggap sebagai satu cabang falsafah teoretikal. Selain daripada metaphysics, kita juga mempunyai cabang-cabang falsafah seperti ilmu logik dan juga epistemologi. Kesemua ini dianggap sebagai cabang-cabang ataupun sebagai contoh-contoh ilmu di bawah falsafah teoretikal. Dan kalau kita lihat logik, epistemologi dan metaphysics, mereka mempunyai ciri teoretikal ini, iaitu di mana ilmu-ilmu tersebut cuba memberi jawapan kepada persoalan-persoalan falsafah yang asas dan dasar, seperti contohnya metaphysics, apakah yang dimaksudkan dengan realiti itu dan apakah realiti yang wujud di dalam dunia ini. Jadi ini semua adalah perkara yang asas ya, dan dasar tentang kewujudan, tentang sifat kewujudan ya. Dan mungkin tidak ada satu kegunaan yang praktikal hasil daripada ilmu mengenai perkara-perkara tersebut ya. Dan juga kalau kita lihat di dalam kajian epistemologi, ia cuba menjawab soalan-soalan seperti apakah sifat ilmu itu ya? Dan apakah ilmu itu boleh dipercayai, dan kalau boleh atas dasar apa. Jadi ianya bukan merujuk kepada mana-mana ilmu yang tertentu ataupun disiplin-disiplin ilmu yang khusus, tetapi ilmu secara umum dan menyeluruh. Dan dengan itu mungkin tidak ada aplikasi yang secara langsung yang boleh didapati daripada perbincangan tentang ilmu yang sedemikian ya. Dan begitu juga dengan logik dalam bentuk logik matematik, begitu abstrak sekali sehingga ianya tidak mempunyai suatu kegunaan secara langsung ya. Jadi ini semua mendirikan apa yang dikatakan falsafah teoretikal itu ya. Bagaimana pula dengan praktikal? Yang dimaksudkan dengan praktikal, falsafah praktikal itu adalah bidang-bidang falsafah yang di mana penghasilan perbincangan falsafah tersebut boleh digunakan di dalam disiplin-disiplin yang tertentu ya. Apakah contoh-contoh falsafah yang boleh dikategorikan di bawah falsafah praktikal? Antara bidang-bidang yang boleh saya berikan sebagai contoh ialah contohnya falsafah politik ataupun philosophy of politics, falsafah ekonomi ataupun economic philosophy, dan juga falsafah sosial ataupun social philosophy. Jadi di dalam falsafah-falsafah tersebut kita lihat bahawa ianya mempersoalkan ataupun membincangkan tentang sesuatu bidang yang mempunyai application ataupun aplikasi. Misalnya bidang ekonomi. Falsafah ekonomi membincangkan tentang perkara-perkara ataupun persoalan-persoalan asas dan dasar mengenai ekonomi. Contoh, apakah ini maksudkan dengan keadilan ekonomi, economic justice. Jadi kalau hanya sebut tentang ekonomi, mungkin tidak ada aspek falsafah di situ. Tapi kalau kita masukkan unsur keadilan dan bagaimana kita boleh mencapai keadilan di dalam pembagian ataupun allocation of resources secara adil kepada semua lapisan masyarakat dan sebagainya,
ini menimbulkan persoalan falsafah. Kerana apa? Kerana membincangkan soalan keadilan. Apa yang dimaksudkan dengan keadilan dan bagaimana keadilan itu boleh dipraktikan dalam konteks ekonomi, khususnya pembahagian sumber antara masyarakat dan lapisan masyarakat yang berbeza-beza, ya. Tetapi hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi ataupun mengenai persoalan economic justice tadi boleh diguna pakai di dalam membentuk dasar-dasar kerajaan, misalnya, supaya dasar ekonomi itu akan lebih adil lagi dalam pembahagian economic resources ataupun sumber-sumber ekonomi yang dipunyai oleh pihak kerajaan. Jadi ini nyata mempunyai kegunaan, iaitu membantu kerajaan dalam memformulasi polisi-polisi yang lebih adil dan dengan itu lebih mudah diterima oleh masyarakat umum, dan tidak ada pertikaian yang fundamental mengenai dasar kerajaan, mengenai pembahagian ekonomi misalnya. Jadi itu satu contoh. Mungkin dalam bidang-bidang falsafah yang lain seperti falsafah sosial dan falsafah politik juga begitu. Misalnya falsafah politik membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan government ataupun konsep kerajaan, dan apakah bentuk government yang paling baik misalnya, dan apakah ciri-ciri good governance. Dan semua ini hasil perbincangan falsafah sebegini boleh memberi hasil yang praktikal di dalam memberikan nasihat kepada kerajaan tentang bagaimana untuk mentadbir satu negara itu dalam sistem kerajaan seperti demokrasi dan sebagainya dengan sebaik mungkin supaya rakyat mendapat manfaat daripada sistem politik yang dihasilkan melalui pemikiran falsafah dan melalui nasihat yang boleh diberikan oleh ahli-ahli falsafah, ya. Dan di dalam sejarah falsafah pun, kalau kita lihat falsafah politik dalam tulisan Plato, bukunya di Republic, di situ dia menganjurkan satu masyarakat yang ideal, prinsip-prinsip politik yang ideal, ya, yang mungkin boleh dipraktikan oleh sesuatu pemerintah itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan falsafah theoretical tadi. Wow, Prof. Sekarang baru Nurfa dapat penjelasan dan tahu ya bahawa sistem kerajaan seperti demokrasi, liberal demokrasi, Marxism atau komunisme, ia adalah berkaitan dan berpunca daripada falsafah. Sungguh besar ya peranan falsafah dalam kehidupan kita. Ya, memang benar seperti yang Nurfa nyatakan tadi. Dan saya anggap ini adalah satu rumusan yang tepat sekali mengenai sifat falsafah, khususnya falsafah yang berbentuk praktikal, ya. Dan kalau kita lihat misalnya sebagai contoh Marxism, ya, ianya berasaskan kepada pemikiran seorang ahli falsafah sebenarnya yang bernama Karl Marx, ya. Jadi ramai yang tidak mengetahui bahawa Karl Marx itu bukan sahaja seorang ahli ekonomi, tetapi bermula sebagai seorang ahli falsafah. Dan ini nyata apabila kita melihat bahawa PhD tesisnya adalah mengenai bidang falsafah, ya, kalau tak silap saya mengenai falsafah Hegel. Jadi kita lihat di sini bagaimana pemikiran falsafah itu boleh menggoncang dunia, kerana pada satu masa dahulu fahaman komunis yang berasaskan kepada falsafah Marxisme itu telah mempengaruhi negara-negara besar seperti Rusia dan China yang menganuti fahaman sosialis ala Karl Marx. Selain daripada falsafah-falsafah yang telah dibincangkan oleh Prof tadi, namun begitu terdapat juga falsafah baru, iaitu falsafah alam sekitar dan juga falsafah teknologi. Boleh tak Prof terangkan apa maksud falsafah alam sekitar dan falsafah teknologi? Boleh, Nurfa, tak ada masalah. Saya akan cuba jelaskanlah apa yang Fah tanya tadi mengenai falsafah teknologi dan juga mengenai falsafah alam sekitar, yang merupakan dua jenis falsafah yang relatively new ataupun secara relatifnya boleh dianggap baru berbanding dengan falsafah-falsafah yang klasikal mengenai metaphysics, etik, epistemologi dan sebagainya. Baik, apakah falsafah-falsafah
tersebut dan apakah maksudnya, iaitu falsafah alam sekitar misalnya merujuk kepada persoalan-persoalan dasar dan bercorak falsafah mengenai alam sekitar itu sendiri, ya. Dan kenapa persoalan ini wujud dan kenapa pandangan falsafah ini wujud? Salah satu sebab kenapa ia wujud ialah kerana adanya masalah-masalah alam sekitar yang telah melanda manusia dan tamadun kita pada masa kini hingga mencetuskan satu macam krisis, ya, misalnya yang disebut sebagai ecological crisis, ya. Dan ini mencetuskan suatu pemikiran baru di kalangan ahli-ahli fikir, ahli falsafah, yang menimbulkan persoalan-persoalan seperti apakah hubungan manusia dengan alam sebenarnya? Apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia? Adakah alam ini hanya untuk manusia menggunakan bagi kepentingan ekonominya, bagi keselesaannya, atau adakah alam ini sesuatu yang lebih daripada sesuatu yang berupa sumber ekonomi semata-mata? Jadi ini semua mempunyai kesan terhadap cara kita berfikir tentang alam sekitar, ya. Misalnya kalau kita menganggap bahawa alam ini adalah sesuatu yang merupakan tempat kita bernaung, tempat kita mencari rezeki dan tempat kita menjalinkan hubungan yang harmoni di antara manusia dan juga manusia dan alam sekitar dan persekitarannya, sudah tentulah etika yang timbul terhadap alam sekitar akan berbeza. Kita akan lebih menjadi eco-friendly terhadap alam sekitar dan tidak melakukan sesuatu yang memusnahkan alam sekitar yang seperti apa yang didapati pada hari ini, ya. Begitu juga dengan falsafah teknologi. Kenapa falsafah teknologi muncul? Kerana munculnya teknologi baru yang kemunculannya begitu pesat. Selepas revolusi industri yang kedua di abad ke-19, kita ada banyak teknologi baru seperti teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telefon dan televisyen, dan sekarang ini internet, komputer dan sebagainya. Jadi teknologi tersebut mempunyai impak yang agak besar, ya, terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan sosial dan juga individu. Dan dengan itu memerlukan suatu pemikiran yang dasar, iaitu pemikiran falsafah tentang apakah yang dimaksudkan dengan teknologi itu, dan apakah hubungan teknologi dengan manusia, dan apakah sifat teknologi itu sendiri, dan sama ada teknologi itu boleh kita anggap sebagai sambungan kepada diri manusia itu, is technology an extension of the human self, ataupun teknologi itu dianggap sebagai sesuatu yang boleh mengancam kemanusiaan itu sendiri, seperti misalnya teknologi membuat bom atom, senjata-senjata nuklear, ataupun baru-baru ini teknologi yang berasaskan kepada artificial intelligence yang boleh menghasilkan robot-robot yang mungkin mengambil alih kedudukan manusia pada suatu hari ini nanti. Jadi kita lihat betapa relevannya falsafah teknologi kepada perkembangan pesat yang berlaku di dalam bidang teknologi yang mempunyai kesan yang begitu mendalam terhadap manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Apa pula tentang falsafah Konfusianisme dan juga falsafah Taoisme? Adakah falsafah sebegini diiktiraf oleh Barat dan adakah dia boleh diguna pakai pada dunia moden ini? Baik, sebenarnya ini telah menjadi satu tajuk ataupun topik perdebatan di kalangan ahli-ahli falsafah sendiri, di kalangan ahli-ahli akademik sendiri, di mana terdapat dua pandangan yang utama yang berbeza mengenai persoalan ini, iaitu mengenai persoalan sama ada falsafah bukan Barat seperti yang terdapat dalam falsafah Timur, falsafah India, falsafah Cina dan juga mungkin falsafah Islam. Falsafah tersebut sama ada boleh diterima sebagai falsafah juga seperti mana falsafah yang terdapat di dunia Barat. Jadi ada yang mengatakan ya, falsafah Timur juga yang bersifat bukan Barat, mempunyai ciri-cirinya itu sendiri, boleh dianggap sebagai ilmu falsafah, sebagaimana ilmu falsafah yang terdapat di dalam dunia Barat itu dianggap sebagai ilmu falsafah.
Itu satu pandangan. Tapi ada juga yang menentang pandangan ini dan berpendapat bahawa apa yang disebut sebagai falsafah di dalam pemikiran Timur itu tidak sama sifatnya dengan falsafah seperti yang terdapat di Barat. Dan dengan itu mereka mengatakan bahawa mungkin apa yang terdapat di dalam pemikiran Timur itu lebih bersifat kajian mengenai cara-cara hidup yang betul, yang baik, virtuous living dan sebagainya, seperti terdapat dalam keagamaan mereka. Dan juga mungkin itu suatu cara mereka membentangkan pandangan alam mereka yang tak semestinya mempunyai suatu sokongan yang rasional kerana mungkin bersifat metafizikal dan juga bersifat emosi dan sebagainya yang tidak diterima sebagai kaedah yang legitimate ataupun yang sahih di dalam falsafah Barat. Jadi itu pandangan mereka yang menentang klasifikasi falsafah Timur sebagai falsafah seperti mana difahami oleh Barat. Tetapi saya sendiri berpendapat bahawa sikap yang sedemikian mencerminkan satu sikap yang saya anggap sebagai Eurocentrik terhadap ilmu. Dan saya rasa ini tidak boleh diterima kerana tidak wajar, memandangkan bahawa falsafah Barat juga ada yang bersifat sedemikian, iaitu umpamanya teori-teori metafizik mereka juga mencerminkan pandangan alam mereka yang mungkin juga tidak mempunyai sokongan yang rasional 100%, tetapi lebih bersifat imajinatif tentang alam dan sebagainya. Dan kalau kita lihat falsafah Barat itu sendiri, ianya tidak bersifat monolitik, ya. Kalau dikatakan bahawa falsafah Barat itu berasaskan kepada hujah-hujah yang rasional dan sebagainya, bagaimana pula dengan aliran falsafah seperti pasca-modernisme yang tidak berteraskan kepada hujah-hujah rasional tetapi lebih merupakan satu penentangan terhadap rasionaliti itu sendiri, dan di mana aspek-aspek bukan rasional seperti emosi dan intuisi sebagainya yang menentang apa yang difahami oleh pasca-modernis sebagai logocentrism, bagaimana ini semua tidak selari dengan konsepsi falsafah yang diterima oleh setengah-setengah ahli falsafah Barat. Jadi saya lihat bahawa isu sama ada falsafah itu hanya bersifat rasional dan logikal ataupun tidak adalah satu isu yang juga menjejas ataupun mempunyai kesan terhadap konsepsi falsafah di kalangan ahli falsafah Barat sendiri, ya. Jadi semua ini bagi saya menandakan bahawa konsepsi falsafah itu ataupun maksud falsafah itu tidak harus disempitkan, tetapi dilonggarkan supaya membolehkan semua jenis pemikiran yang boleh kita anggap sebagai mempunyai apa yang dikatakan oleh Wittgenstein sebagai family resemblance, walaupun tidak ada persamaan yang menyeluruh ataupun 100%, tetapi mencukupi jika ada kesamaan sedikit sebanyak dalam ciri-ciri berfalsafah itu di kalangan ahli-ahli falsafah di merata dunia. Semua itu saya rasa boleh diterima sebagai falsafah. Jadi bagi saya konsep falsafah itu tidak harus disempitkan, tetapi haruslah bersifat inklusif supaya kita boleh menerima ilmu-ilmu yang lain tentang alam dan manusia sebagainya dari luar masyarakat Barat juga sebagai pemikiran falsafah, ya. Jadi itu pandangan saya. Rumusannya, kita perlu lihat bahawa falsafah ini mempunyai sesuatu skop yang amat luas. Kita tak boleh lihat falsafah ini hanya sebagai teori tetapi juga praktikal. Teori demokrasi ini telah dipraktiskan oleh kerajaan dan sampai sekarang kita ada tentang praktikal yang telah dianjurkan oleh falsafah.